Okey, Assalamualaikum. Kita sambung dengan diesel cycle. Soalan berkaitan dengan ideal diesel cycle with air as the working fluid has a compression ratio 18 dan cut off ratio 2. Kali ni dia bagi 18 dengan 2. Soalan sebelum ni dia tak bagi yang cut off. So at the beginning of the compression process, the working fluid is dia bagi kat situ 101.325 kilopascal, 27 darjah Celsius dan 1917 cm padu. 1917 cm padu utilizing air cold utilizing cold air standard assumption. Cold air standard ada what ni? So dia nak maximum temperature, pressure. So untuk tiap-tiap bahagian, network output dengan thermal efficiency dan juga MEP. Itu soalan yang dia cakap tadi lah. Untuk menyelesaikan soalan-soalan macam tu, yang pertama sekali ialah kita kena keluarkan maklumat-maklumat yang ada lah. Jadi maklumat yang kita ada, T1 tadi dia bagi 27 darjah Celsius, jadi tambah dengan 273 kita akan dapat 300 Kelvin. Kemudian P1 tadi dia bagi adalah sama dengan 101.325 kilopascal. Dan juga dia bagi V1 tadi kan. So V1 dia dah bagi 1917 cm padu. So ini maklumat yang dia dah bagi tadi. Kan, kemudian compression ratio dia bagi 18. Compression ratio daripada sini sampai sini 18. Kemudian dia bagi cut off ratio. Cut off ratio dekat sini lah. So dia bagi adalah sama dengan 2. Itu maklumat-maklumat yang dia bagi. So kamu boleh buat assumption. Yang bawah assumption tu boleh baca lah. Okey, kita tengok maklumat-maklumat lain yang kita boleh dapatkan daripada graf yang kita bina tadi berdasarkan maklumat-maklumat yang telah diberi tadi. Jadi kita dah tahu V1 per dengan V2 adalah dengan RV. So RV adalah daripada V1 per dengan V2 ni lah. So daripada situ kita boleh tahulah RV tadi kita dah diberi 18 dan V1 kita ada 1917. Daripada situ kita boleh identify V2 lah. Jadi V2 yang kita identify ialah 1917 bagikan dengan 18. RV ni sama dengan 18 tadi adalah sama dengan 106.5 cm padu. Itu maklumat yang kita dapat. Kemudian kita tahu cut off ratio tadi adalah 2. So V2 per dengan V3 adalah sama dengan 2 cut off ratio. Jadi V3 adalah sama dengan 2 V2. So kita dah ada nilai V2 tadi. So 2 kali dengan V2 kita boleh dapat nilai V3 iaitu sama dengan 213 cm padu. So dekat sini kita dah ada V1, kita dah ada V2, kita dah ada V3 dan kita tahu V4 adalah sama dengan V1. Jadi V4 adalah sama dengan 1917 cm persegi. Cm padu. Okey, sekarang kita tengok daripada graf tadi. Kita akan tengok daripada isentropic compression process daripada 1 ke 2 ni lah. Jadi kita gunakan persamaan gas unggul. T2 per dengan T1 adalah sama dengan V1 per dengan V2 adiabatik indeks tolak 1 lah. So kita dah ada nilai T1, kita nak identify adalah T2. Jadi T1 ni kita naikkan ke atas. Kan, yang ni kita tahu V1 per V2 ni adalah sama dengan RV. Jadi kita masukkan nilai, kita akan dapat T1 300, RV sama dengan 18, ada berarti indeks 1.4 tolak 1. Jadi tekan kalkulator, kamu akan dapat 953. So T2 kita dah dapat. So kita nak cari adalah P2 pula. Jadi P2 kita pakai rumus. Yang ni sepatutnya adalah dalam kurungan. Okey. So P2 per dengan P1 adalah sama dengan V1 V2 adiabatik indeks.
So, kita dah ada P1, kita tahu V1 dengan V2 ni adalah sama dengan RV. Jadi, kita boleh identify lah P2 ni, masukkan nilai. So, P1 kita bawa naik atas. Jadi, P1 adalah sama dengan 101.325. RV 18, Innovator Index 1.4. So, 18 kuasa 1.4 darabkan dengan 101.325, kita akan dapat 5,765.6 kilopascal. Tadi kita dah dapat T2 dengan P2. Jadi proses yang seterusnya adalah kita nak cari T3. So kita nak cari T3 dekat sini. Kita tahu proses 2/3 dia duduk dekat P yang constant. So P constant adalah PV, kita boleh pakai PVMRT punya persamaan. So dia jadi P2 V2 per dengan T2 adalah sama dengan P3 V3 per dengan T3. Jadi dalam kes ni apabila P constant, so kita boleh abaikan dia punya nilai P. Alright. So apabila kita dah abaikan dia punya nilai P, yang tinggal adalah T2 dengan T3 dengan T2 per dengan V2 per V3 per dengan V2. So kita tahu V2 per V3 kita ada nilai tadi, kita ada nilai V3, kita ada nilai V2. Kita dah ada nilai P2. Nilai P2 tadi adalah sama dengan nilai P3, kita dah ada. So kita nak cari T3 je lah. Masukkanlah nilai T2 iaitu 953. V3 tadi kita dah dapat mula-mula tadi 213. Kemudian V2 kita dapat 106. Actually kalau kita convert sebenarnya jadi 2 balik je lah. So 953 kalikan dengan 2, kita dapat 1906 Kelvin. Seterusnya 3 ke 4 kita tengok isentropic expansion. So dekat sini kita nak cari T4 dan juga P4 sebab kita dah dapat yang lain semua, kita dapat T2 semua kita dapat, T3 dapat. So kita nak cari T4 dengan P4. So untuk cari T4 ni kita boleh pakai persamaan gas unggul T3 per dengan T4, V4 per dengan V3. So ya, ni ada berarti indeks tolak 1. Yang ni memang rumus yang standard lah. Jadi T3 kita dah ada, T4 kita nak cari, V4 per V3 ni kita dah ada nilai, just masukkan nilai. So apabila kita masukkan nilai, T3 adalah sama dengan 1906, V4 tadi 1917, yang ni memang V4 sama dengan V1, so 1917. V3 kita dapat 214. So ada berarti indeks 1.4 tolak 1. So kita masuk, kita permudahkan. Yang ni kita turunkan ke bawah. T4 naikkan ke atas, dia akan susun jadi macam ni. So 1906, yang ni dia dah kalikan 2.408, tekan kalkulator, kita akan dapat T4 sama dengan 792 Kelvin. So yang tu selesai, kita dapat T4. So T4 kita tahu, kemudian kita nak tahu adalah P4. So P3 kita dah ada nilai, yang ni kita pakai rumus daripada persamaan gas unggul juga. So V3 dengan V4 kita boleh identify sebab kita dah ada tadi. Yang ni adalah additivity index. Masukkan nilai-nilai yang kita dah ada. So P4 kita nak cari, P3 sama dengan 5,795.6. So V3 kita ada 213. V4 kita ada 1917. Indeks ada berarti sama dengan 1.4. Jadi yang ni kita masuk, just tekan kalkulator, kita akan dapat 267.4 kilopascal. Okey, proses seterusnya